Belanda dengan negeri-negeri Melayu iaitu Perak, Johor dan Selangor berlaku pada tahun 1641 hingga 1755. Persaingan ini tercetus apabila didorong oleh keinginan Belanda untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memonopoli perniagaan biji timah. Pada tahun 1936, kedatangan Belanda telah banyak membantu meningkatkan penjualan biji timah di negeri Perak. Namun, hasrat Belanda yang ingin memonopoli perdagangan biji timah telah menjadi titik tolak kepada persaingan di antara Belanda dan negeri Perak. 1650, Gubernur Cornwallis telah menghantar wakilnya ke Aceh untuk berunding dengan Sultan Tajul Alam agar biji timah hanya dijual kepada pihak Belanda sahaja. Pada 15 Ogos 1650 pula, pihak Belanda telah mula mendirikan gudang atau loji untuk menyimpan biji timah di Kuala Sungai Perak. Perkara ini tidak disenangi oleh penduduk negeri Perak dan akhirnya telah menyebabkan penduduk menyerang dan membunuh 27 orang askar Belanda dan meruntuhkan loji yang dibina. Tambahan pula, Perak tetap menjual biji timah kepada pedagang India dan Aceh kerana harga yang dijualkan biji timah yang ditawarkan adalah lebih tinggi berbanding dengan pihak Belanda. Pada bulan Mei 1946, pihak Belanda telah memutuskan Ehrenburg untuk memberi jaminan kepada Sultan Muzaffar Shah III dari serangan Bugis. Perjanjian ini sekaligus membenarkan Belanda memonopoli perniagaan biji timah dan menyekat perairan Perak agar pedagang lain tidak dapat berdagang. Setelah kemarahan Sultan Iskandar Zulkarnain, pihak Belanda tidak lagi datang untuk berdagang biji timah kerana terdapat kuasa lain iaitu British yang telah membuka Pulau Pinang dan memaksa Belanda untuk meninggalkan lojinya. Semasa pemerintahan Sultan Selangor yang pertama, iaitu Sultan Salihuddin, Kuala Selangor telah berjaya menarik perhatian pedagang dalam biji timah, utamanya dari Linggi, Rembau dan Perak. Mereka yang tidak berpuas hati dengan tawaran harga biji timah yang diberikan oleh pihak Belanda mula beralih ke Selangor. Keadaan ini menyebabkan pihak Belanda mendakwa bahawa Sultan Selangor menghasut pedagang tersebut. Pada tahun 1757, Belanda telah berhasil mengalahkan penguasa Bugis yang menguasai kawasan Linggi. Pada tahun 1758, satu perjanjian telah dibuat di mana daerah Kelang, Linggi dan Rembau wajib menjual hasil timah kepada Melaka dengan harga yang ditetapkan oleh Belanda. Kebimbangan Belanda semakin meningkat apabila kapal dagang British mula mengunjungi Kuala Selangor. Pedagang-pedagang British yang awalnya berdagang kain dan candu mula membeli hasil dagangan timah di sana. Pada tahun 1782, Sultan Ibrahim dengan bantuan Rembau melancarkan serangan ke atas Belanda di Melaka. Pasukan Belanda gagal mengalahkannya dan berundur ke Bandar Melaka. Pada 13 Februari 1784, Angkatan Johor di bawah pimpinan Raja Haji membantu Sultan Ibrahim melancarkan serangan ke atas Belanda. Dalam pertempuran ini, Yang Tuan Muda Raja Haji telah mangkat di Teluk Ketapang Melaka, menyebabkan pasukan Selangor dan Johor pulang ke negeri masing-masing. Tidak lama selepas kepulangan Sultan Ibrahim ke Selangor, Angkatan Belanda dengan bantuan Raja Muhammad Ali melancarkan serangan ke atas Kuala Selangor pada Julai 1784. Sultan Ibrahim gagal dan berundur ke Hulu Selangor dan Pahang. Hal ini menyebabkan Raja Muhammad Ali menjadi pemangku Sultan Selangor dan dibantu oleh anak saudaranya Syed Ali. Kemudiannya Raja Muhammad Ali pulang ke Siak lantaran perselisihan faham dengan Belanda dan Syed Ali menjadi Yang di-Pertuan Selangor. Persaingan antara Johor dengan Belanda bermula pada tahun 1782 berikutan daripada peristiwa rampasan kapal perang Baxi kepunyaan British oleh Belanda. Kapal yang membawa muatan sebanyak 1,154 buah peti berisi candu dan telah berlabur di Pulau Bayan ini telah dirampas oleh Gubernur Belanda di Melaka tanpa pengetahuan Yang Tuan Muda Raja Haji. Namun, rampasan candu yang dibantu oleh kapal Perancis telah diketahui oleh Raja Haji dan rundingan telah dijalankan antara Raja Haji dengan wakil pihak Belanda di Muar.
Rundingan antara pegawai-pegawai pihak Belanda tetap mengatakan bahawa Raja Haji tidak mempunyai hak untuk mendapat bahagian dalam harta rampasan Canggu itu. Hal ini telah mengakibatkan kemarahan Raja Haji terhadap pihak Belanda yang telah mungkir janji dengan perjanjian antara mereka, lalu beliau mengembalikan semula surat perjanjian itu kepada Gubernur Belanda di Melaka. Sejak daripada peristiwa itu, bermulalah pemusuhan antara Raja Haji dengan Belanda. Pada Oktober 1784, kapal Utrecht dan 6 buah kapal perang dipimpin oleh Laksamana Peter Jacob van Bremen telah menyerang Riau dan Johor kalah di tangan Belanda. Peristiwa pembunuhan Raja Haji di Teluk Ketapang telah menyebabkan Raja Ali meninggalkan Riau dan Sultan Mahmud yang berada di Riau telah menandatangani perjanjian bersama. Maka, Sultan Mahmud dikekalkan sebagai pemerintah Johor di bawah pemerintah Belanda. Jawatan Yang Tuan Muda serta orang Bugis tidak dibenarkan memegang jawatan dalam pentadbiran Johor. David Roodt telah dihantar ke Riau sebagai residen Belanda telah menyebabkan ketidaksenangan Sultan Mahmud. Pada tahun 1794, Belanda berdamai dengan Sultan Mahmud dengan syarat Raja Ali dilututkan jawatan sebagai Yang Tuan Muda dan menjadi ketua pembesar sahaja. British telah mengarahkan Belanda meninggalkan Riau dan menyerahkan Riau kepada Sultan Mahmud. Namun, pada akhirnya Sultan Mahmud menyerahkan pentadbiran Riau kepada Engku Muda Muhammad bin Temenggung Abdul Rahman kerana Sultan Mahmud masih bersemayam di Linggar. Kesimpulannya, persaingan demi persaingan yang berlaku di antara Belanda dan juga negeri-negeri Melayu berakhir apabila Belanda telah menyerahkan pentadbiran Melaka kepada British setelah mengalami kekalahan dalam Perang Napoleon.